Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ni dia. G-Table Power ah. Nanti kita tengoklah betul ke tak dia beras segi sistem, dan tengoklah apa yang detail dia bagi kat sini betul ke kan. Aluminium dengan aluminium body dengan rotor, lepas tu dia punya one way instant anti-reverse system, stainless steel gear shaft, lepas tu dengan stainless steel roller, carbon fiber drag. Dan kita tengok nanti dia punya bearing dia betul tak 11+1. Okay, saya akan teruskan lah kepada rail dia. Saya akan buka spool dia. Macam power handle lah ni. Smooth handle dia. Okay, saya akan letak tepi dulu. Saya akan mulakan kat spool ya. Okay, dia punya knob spool ni sini dia ada macam getah ya. Nampak ya. Okay, macam biasa dia punya clip penahan dia. Okay. Okay, ni dia punya dalam ya. Macam ni ya, kosong ya. Ni dia punya penahan dia punya clicker. Okay, macam ni dia punya carbon rack ya, betul lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya carbon rack dia ada 5, betul dia pakai carbon rack washer. So kita akan pergi ke handle pula. Okay, handle dia macam ni ya. Cantik ya handle dia. Solid ya, berat. Padan lah. Okay, satu bearing kat sini, satu lagi nampak tu belah dalam tu, 2. So ni dia ada lebih kurang kat tengah. Sini lah tadi. 2 bearing kat spool dia. Okay, kita teruskan kat dia punya body lah. Okay, ni dia punya bearing. Sini ada lagi 2 bearing. Nak buka bearing tu dia ada ni ya. Kalau pasang dia ada nampak tu. Dia ada clip ya. Kena keluarkan clip ni juga. Okay, halusnya pin dia jaga. Hilang ni kenalah cari apa-apa idea. Okay, betul lah 2 bearing kat sini. So sekarang dah ada 4 bearing. Okay, ni dia punya clicker dengan dia punya washer. Sini saya tak pasti sama ada shaft kecil ni boleh buka ke tak. So saya tengok dulu lah. Okay, nampak gaya dia tak boleh buka je. Agak ketat sebab dia ada nampak dia punya stopper ni. Saya nak tolak dia pun dia tak bergerak, agak ketat. Okay. So saya tak nak teruskan lah. Untuk buka ni saya akan terus buka melalui angkat sedikit rotor dan buka pada body. So saya akan terbuka kepada rotor lah. Nut pada rotor ni. Okay. Baik. Untuk rotor ni sini ada satu bearing ya. Nampak tu bearing. Sini dia punya clip sebagai penahan bearing dia. So clip ni fungsi dia tak nak orang kata bearing tu terbuka lah. Okay. Jangan lupa buka cover sebelah sini. Okay, sekarang baru kita boleh buka dia punya body lah. So buka dia punya body, kita akan buka nut dekat shaft dengan slider. Kita cabut shaft, baru kita akan buka rotor.
Okay, sekarang sudah berjaya buka. Dia ada sangkut sikit tadi. So macam ni lah dalam body dia. Saya akan bahas kepada body dulu lah. Okay. Okay, ini dia punya shaft. Tengok shaft dia ada double lah untuk ikat screw slider. Sini pun dia ada satu bearing ya. So dekat shaft ni pun dekat nut untuk lock rotor ni pun dia macam ada bushing plastik lagi dalam dia, saya tengok ni. Sebab dia ada benda hitam tapi dia tak keluar lah pula. Tengok lah, nampak lah. Dia memang hitam lah tu. Mungkin dia bushing plastik kot. Okay. Ni slider dia. Okay, macam ni untuk bahagian body. So kat sini saya nampak untuk bahagian rotor lah. Senang kata sini dia ada satu cover lagi ya, cover ni. So tak apalah, saya akan buka terus. Okay, boleh nampak sini dia ada macam penahan. Dia penahan untuk dia punya one way dia ya. Dia tak nak dia tak nak bagi one way ni reverse, nampak ni reverse. So kalau one way dia main ke sini dia tak boleh nak reverse. So dia ada skru, bukan skru, ada spring kecil ni dan dia akan tahan ke sini. Untuk dua ni. So kena jaga-jagalah benda spring ni ya. Jangan sampai rosak, kena karat ke apa, kena air dia karat ke apa, jaga-jagalah. Kalau rosak nanti nak kena cari benda lain buat ganti sebagai spring dia. Okay, sambil saya akan buka bahagian belakang arm rotor ni. Okay, sekarang saya akan pergi ke bahagian rotor. Okay, macam ni. Ni rotor dia. Okay, rotor dia pula sini. Memang rotor ni dia berbahan metal ya. Berat juga lah. Okay, bell arm dia metal juga. Bell arm kiri kanan dia. Okay, ni dia punya bell. Sini dia sambung terus tau. One piece. So fungsi dia macam biasa lah. Kalau tali kita terus tutup tali kat sini, automatik tu bila kita pusing tali dia akan terus pergi ke line roller. Okay, tu fungsi dia lah. Dia punya spring bell arm dia kan, dengan guide dia macam ni. Di bawah dia tu dia ada penahan plastik. So plastik dia akan duduk macam ni lah. Masuk sini. Ni ada spring. Nampak ni dia punya pin dia tu. Pengait dia ke apa, saya tak pastilah nama dia. Tapi bahan dia boleh nampak dia macam zinc. So kita pun tahu kan kualiti zinc ni macam mana. Kena kerak pantau dan sebis lah bila guna untuk air laut. Okay, dia punya roller memang betul lah. Kalau tengok daripada sini dia stainless steel. Bearing dia kat sini ada satu bearing dalam dia. Lepas tu dia ada penahan ni. Cuma dia tak ada seal penutup water lah. Padan lah dengan harga rail ni. Betul tak? Nampak bearing Okay, sekarang
kita akan pergi ke body metal body dia. Okay. Side plate dia pula metal juga. Okay, seterusnya kepada gear. Memang betul lah apa yang dia kata kat kotak. Gear dia apa brass macam ni brass gear. Dia punya shaft tadi dah tengok kan. Shaft dia agak besar, padanan dengan slider 8000 kan. Okay, ni slider dia. Okay, slider dia nampak kat sini. Sini dia ada macam dua. Sini tak silap saya bearing tak salah saya ni. Kalau nampak ni bearing. Yang ni dia punya roller lah, orang kata apa, roller dia. Fungsi dia apa tau? Okay, saya tunjuk Fungsi dia kat macam ni. Kalau anda perasan tu, tengok cover dia tu, dia ada ni dan sini pada satu. So benda ni bila cover dia tutup, benda ni dia akan kepit roller ni. Bukan dia kepit terus, mungkin lah ada ruang lagi. So roller tu nanti dia akan duduk sini. Bila kita putaran dia punya rotor bawah shaft tu akan naik turun. Bak tu dia akan berpusing macam tu. Tu fungsi dia bubuh lah. Roller dengan bearing ni supaya putaran tu apa ringan lah. Maksudnya benda ni ibarat dia punya guide lah. Okay, dia punya gear kecil di sini. Dalam dia ada satu bearing Ni bahan dia macam zinc kan. Saya gelap sikit supaya apa nampak lebih jelas. Tujuan saya beli rim ni pun ni lah, untuk pakai buat main bottom. Saya besar kan, 8000. Sedap lah nak buat main bottom. Okay. Nampak? Zinc Cuma kualitas dia tu saya tak pastilah kualiti dia. Pinion dia standard lah. Beras pinion dia. Okay, ni dia punya one way So kenapa dia ada pengait ni? Pengait ni lah orang kata apa, fungsi untuk apa, untuk dia punya apa, sebagai dia punya lock untuk one way. Nampak, dia boleh undur. So bila kalau pusing ke sini, dia tak boleh nak undur kan. Nampak, tak boleh nak undur. Ni saya pasang terbalik ni. Bila saya tolak ke sini, baru dia akan boleh. Nampak, boleh gerak. So kalau lock dia, tak boleh. So spring ni dia akan tahan dekat sini. Sini pula dia akan duduk pada atas sini Nampak dia ada tu, lubang lah tu. Nampak? So spring ni dia akan kait ke sini untuk tahan dia. So disitulah dia akan fungsi jadi one way. Sini dia pakai stiker tu, nampak dia punya corak dia lain tadi. Stiker, cara telekang buat stiker tu. Tak apalah, benda nak pakai sendiri kan. Okay, so dia tutup dengan ni pula beras ke apa saya tak pasti. So beras ni fungsi dia akan duduk kat sini. Sini sebagai penutup lah. Ibarat kalau kena percikan air, spring ni selamat lah. Kita pun tahu spring ni kecil, besi metal juga kan. Kalau kena air laut, lepas tu tak pantau, tak buat servis, rosak spring tu, one way tak fungsi lah. Okay, selanjutnya kita akan kira bearing lah. Okay, bearing. So di handle tadi dia ada dua. Satu dah keluar, dua. Handle dia ada dua. Untuk lock nut rotor dia sini ada satu, tiga bearing. Dekat rotor tadi kan, dekat rotor kat spool tadi ada dua bawah pada spool tadi. Mana tak saya letak tadi, saya pun tak perasan lah. Okay, ni ni untuk atas rotor So situ tadi 2, 4, 5. Situ ada 5 bearing. 5 bearing. Dekat apa pinion ada satu atas dia. 6. Sini ada satu dekat gear kiri kanan. 6 tadi, 6, 7, 8. 8. Gear nombor 2 dia ni 9. Rine roller 10. Mesti tuan tanya mana lagi satu. Sebelah plus 1. Selalu 1 tu kemungkinan one way lah kan. Kemungkinan. Saya pun tak berapa faham sangat. Tak berapa pakar sangat. So tadi 10. Dia lah saya spek sebagai bearing kedua dia. Bearing ke sebelah dia. So kalau hitungkan bearing cukup lah. Kalau termasuk dengan dia punya dekat slider guide. Dekat slider ni, roller slider ni. Ni roller, ni bearing. Kalau kiraan dia betul, maksudnya sebelah lah di situ total bearing dia. Okay. Untuk rail ni, kalau tanya saya, kalau orang nak kukuh body, sesuai lah sebab metal kan. So kalau metal, yelah. Kalau benda ni plastik lembut, bila ada batu berat kita kayuh pun dah menari-nari dah.
belum kena ikan lagi kan. So tu yang saya ambil saya besar, biar kawasan ni orang kata apa, meter, rotor per meter. Untuk orang kata apa, dari segi kekuatan body, kedalaman dia tak pasti lagi lah, sebab dalaman dia, main gear dia pun dah beras, mungkin kuat sikit lah. Cuma masalah dia slider dengan ni lagi, gear kecil ni kan, kita tak tahu kukuh ke tak. Normal lah kan, ada setiap rail. Biasalah padan lah dengan harga-harga yang ditawarkan untuk setiap rail tu kan. Kalau nak orang kata apa, rail harga murah tapi spek padu, nasib lah kalau boleh dapat pun second. Sebab ni pun rotor metal, rail kita pun tahu dia kukuh kan. Itulah pandangan saya lah berkenaan dengan rail ni. Handle pun power handle, roller pun stainless, bell dia pula one piece. So tuan-tuan tengok, tuan-tuan pun boleh nilai sendirilah kan, dengan rail GTEC model-model lain seperti Advance Power ke, High Power ke. Sebab saya pun tak tahulah nak kata macam mana kan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh just boleh nilai lah macam mana untuk GTEC Bull Power. Tapi kalau bagi saya, Bull Power ni kalau dibandingkan dengan Advance, dengan High Power, ringan mungkin dah dapat kepada Advance kan dengan High Power. Sebab rotor dia tu karbon, saya tak silap. Untuk Bull Power ni, dia punya rotor metal ya, mungkin agak sedikit berat lah. Kalau tengokkan daripada segi bearing, bearing dia kurang lah, bearing dia 11. Kalau Advance dengan High Power tu 12. Gear sama, gear pun Advance dengan High Power atau Advance Power, jika tak salah, model XG baru beras gear. Kalau model HG PG tak. Macam GTEC Bull Power ni, walaupun dia model PG, dia masih beras gear lagi. So itu pilihan atas tuan-tuan lah kan. Ni saya buka cuma nak tunjuk macam mana dia punya dalam. Ni pun sebab saya beli untuk saya pakai, jadi saya buka ni saya nak re-grease balik. Sebab yalah, kita boleh tengok dia punya grease tu dekat mana je dia letaknya, nampak. So saya nak re-grease semula lah kalau boleh kan. Sebab yalah, benda kita nak pakai mestilah kita nak puas hati kan. Itu atas pendapat masing-masing. So sekiranya ada kekurangan ke, ada pun tersalah penyampaian ke daripada saya mohon maaf lah. Sebab saya pun bukan pakar. Ni pun saya sekadar berkongsi, sebab meluangkan masa untuk buat konten buka rail ni untuk re-grease semula. Tu saya fikir dalam buat video boleh saya up kepada konten YouTube kan. So tuan-tuan boleh tengok sendiri kan, dan nilai sendiri macam mana ya. Okay, sekian saja, itu saja daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ya.